5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ni kita belajar dari pagi sikit. Tengok pagi, tak tahu pagi, tengoklah bawah ni. Sekarang pukul 7.26. Hari ni cikgu nak kongsi video bab 9 modul kejuara bimbingan menjawab. Kita flashback balik kita guna modul kejuara. Cikgu dah latih to be bab 1 hingga 8. Sekarang kita masuk, ini ialah bab 9. Okey. Sebelum kita sentuh bab ini, kita buat analisis sikitlah. Tajuk kita ini ialah gerakan reformation. Kalau kita tengok dari segi analisis, kalau cikgu letak di sini, okey, dari segi analisis bab ini kita tengok tajuk ini tidak pernah disoal. Tidak pernah disoal tajuk ni. 2019 dia keluar dua iaitu zaman gelap dan Renaissance. Dua yang dah keluar. Tapi tengok tajuk ini dia belum ada. Jadi pada pagi ini, kalau ada kesempatan, cikgu nak kongsi yang inilah. Okey, kita tengok tajuk kita, iaitu berkaitan dengan reformation ni. Bila kita sebut reformasi, sorry, kita tak nak guna, cikgu nak guna pen ni warna merah lah kot. Gerakan amalan indulgence. Nampak tu? Kalau kita tengok di sini, kita akan nampak detail lah berkaitan dengan amalan ini. Yang mana amalan ini, kalau kita lihat, berlaku selepas berakhirnya zaman Renaissance lah. Kalau kita nampak di situ, cikgu nak guna pen merah. Okey, pen merah, pen biru, you marah, I love you, dia kata. Okey, baik. Tengok sini surat amalan indulgence ni. Ditentang. Ini point dia, kenapa ditentang oleh golongan reformasi, golongan yang mau berubah lah. Kenapa dia tentang? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Golongan-golongan ini menentang. Okey. Amalan ini, kita guna hijau. Ditentang kerana, okey, tengok pilihan jawapan. Di antara pilihan jawapan, kalau kita tengok kenapa dia ditentang. Okey, kalau kita tengok dia ni, yang pertama ini, dia telah berlaku penyelewengan. Penyelewengan apa? Penyelewengan kuasa. Yang kedua, kita tengok surat ini, dia menggunakan kaedah apa? Jual beli. Dan yang ketiga, apa kita nampak? Ini bertentangan, seolah-olah apa? Kalau berlaku salah, kita beli surat, maka hilang kesalahan, kan? Bertentangan dengan ajaran Kristian itu sendiri. Jadi kalau kita nak jawab, bertentangan kerana apa? Okey, kalau kita nak jawab soalan ni, kalau kita tengok sini, kerana berlaku penyelewengan.
perjalanan kuasa lah di kalangan gereja-gereja markah 3 kita koma je. Koma. Ataupun kita tak nak koma, tak apalah kita tak nak koma kita tak nak koma. Dan ia bertentangan dengan, kalau Kristian tak lagi daripada ajaran apa? Ajaran, cikgu tulis sinilah ajaran Bible. Okey, baru kita jawab 2 tu Kalau kita tengok sini 2. Penyelewengan ni bertentangan. Ada satu lagi. Macam mana kita nak guna lepas titik? Kita sambung ayat kita. Kita sambung dengan selain itu. Kita gunakan perkataan selain itu, penanda wacana. Selain itu, ia apa? Ia tidak melambangkan apa? Melambangkan gaya hidup lah padri. Ini kita kata tokoh-tokoh hebat tokoh-tokoh agama takkan dia buat macam ni kan. Ia tidak melambang gaya hidup golongan padri. Okey, kita tengok cantik kan? Warna-warni. Okey, habis soalan pertama. Okey, tengok soalan kedua. Zaman Reformation meninggalkan kesan. Ini zaman ni. Zaman Reformation meninggalkan kesan. Dia nak point di sini. Bila kita dapat soalan, kita kembali kepada 4M tu cikgu buat balik. Kita kembalilah kepada 4M kita. Yang pertama, kita membaca, kita menggaris, kita menjawab dan membaca semula jawapan. Ini ingat, ini mesti ada pada pelajar. Okey, kita garis kesan. Okey, tengok markah. Okey, kalau kita dapat soalan ini, dapat soalan macam inilah seronoknya Okey, zaman ini meninggalkan kesan. Apa kesan? Kesannya apa? Cikgu bagi jawapan. Kesannya ialah, ini cikgu ringkaskan intro tu Kesannya apa yang kita nampak dengan jelas pada waktu itu lah. Kalau kita nampak kesan masyarakat pada waktu itu, macam mana dengan agama Kristian itu? Yang pertama sekali, agama Kristian berpecah. Pecah apa? Okey, 2 mazhab. 2 mazhab. Itu fakta tu 2 mazhab. Kita sambung lagi, iaitu mazhab apa? Iaitu mazhab, kalau kita katakan, iaitu Katolik. Betul ke je Katolik ni? Okey. Dan Protestan. Protestan ni maksudnya dia protes lah maksudnya di sini 1 markah, 2 markah, berpecah 2 mazhab. Di situ dah ada 2 kita nak cari jawapan-jawapan yang agak-agak mudah sikit lah kita nampak dah dapat 2 jawapan di situ. Apa lagi yang kita dapat yang paling senang yang paling mudah? Di samping itu juga kita gunakan penanda wacana di samping itu juga, apa yang kita nampak di situ? Kita guna pen hitam pula. Apa yang kita nampak? Kuasa gereja tu bila dah ada Protestan. Ini yang paling mudah Cikgu ambil yang mudah ayat-ayat lain banyak lagi Kuasa apa dah silap ni. Kuasa gereja dicabar. Dicabar secara terbuka. Baik,
Tengok balik pelajar. Kita dah ada 3 jawapan di situ. Jawapan lain banyak lagi lah. Perbalahan agama. Kalau kita tengok situ ada lagi perbalahan agama. Kita nampak penyebaran kuasa gereja semakin berkurangan dan sebagainya. Kuasa gereja. Okey, baik. Kita nampak di situ clear kita ni. Cantik soalan. Baik, yang terakhir ialah soalan kebat. Ini kebat. Perbalahan agama mengakibatkan kemusnahan dan peperangan. Dia kata berikan hujah anda. Maksudnya kalau sebab agama ni juga kita boleh berperang. Kita nampak apa kita dapat sini. Dia kata perbalahan agama boleh mengakibatkan kemusnahan. Apa kita nampak di situ? Okey. Cikgu bagi poin sajalah yang ni. Pelajar mungkin boleh jawab kot. Okey, kita nampak di sini berlaku atau tidak benda ni. Kita nampak pertama, ia ni memang berlaku lah. Ia memang berlaku. Dan kita nampak kadang-kadang kita nampak apa jawapan lain. Pengikut ini yang bertindak. Pengikut bertindak liar. Ataupun pengikut ni ekstrim. Ekstrim bertindak liar. Dan ini melemahkan. Secara tak, ia apa? Ia melemahkan. Bila melemahkan apa? Melemahkan kekuatan agama itu sendirilah. Melemahkan kekuatan agama. Apa lagi kita nampak situ? Ada juga setengah-setengah peperangan agama ini ia apa? Menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan. Baik. Kalau kita tengok di sini, okey, cikgu letak warna purple ni. Okey, di sini memang berlaku. 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak tambah lagi bolehlah. Secara tidak langsung kesannya apa? Image agama akan merosot. Okey, kalau kita tengok di situ ini soalan kebat. Bila sebut kebat, langkah yang terbaik jangan tidak jawab. 1, 2, jawab seberapa banyak yang bolehlah. Okey, pendek saja hari ni kelas kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Okey, bye bye. Bye bye. Toche.